يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل بيدي يا إمام الرسل خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي سيد السادات من مضرين غوث أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي يا رسول الله قمر طابت سريرته وسجاياه وسيرته صفوة الباري وخيرته عدل أهل الحل والحرم يا إمام الرسل سندي الله أنت باب الله معتمدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق الثراء ثرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله يا رسول الله جاوز السبع الطباق إلى قاب قوسين استمر علا وأحالته الحظوظ على سر علم اللوح والقلم يا إمام الرسل
يا الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياه الله الله يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خير البرية نظر إليها ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية الله ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ذاك يا بحر فضل وتجاعدن جد لي بوصلي قبل المنية حاشاك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل ارحم شاجيا خير البرية نظره إليها ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظره إلي إلا كنز العطية كم ذا أنادي يا خير هادي قصدي مرادي عطفا عليها أغث محبا يشكوك خطبا وامنحنا قربان يا ذا العطية خير البرية الله ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظرا
أنت إلا كنز العطية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah, Mudir Tahfiz Al-Imam Asy-Syafi'i Matis, para guru, para penuntut ilmu, para pelajar di Matis dan seluruh yang mengikuti pengajian kita pada petang ini bagi kitab Is'a' At-Tariq Al-Munir fi Syarhi Qasidati Isma' wa la Taghtarir yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Ma'ul Ainain rahimahullah ta'ala. Kita dah sampai pada bait yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullah ta'ala. Kata musannif rahimahullah ta'ala, وَالزُّهْدِ وَالصِّدْقِ وَالتَّصْدِيقِ وَالسَّهْرِ وَالْخَوْفِ وَالْجُوعِ مَعَ يَأْسٍ عَنِ الطَّمَعِ. An tama'i, no? Sekali lagi. وَالزُّهْدِ وَالصِّدْقِ وَالتَّصْدِيقِ وَالسَّهْرِ وَالْخَوْفِ وَالْجُوعِ مَعَ يَأْسٍ عَنِ الطَّمَعِ. Ada 7 perkara yang disebutkan oleh Al-Imam di dalam bait ini, iaitu maksudnya dan jalan menuju kepada Allah Ta'ala juga adalah yang pertama zuhud, yang kedua benar pada ucapannya as-sidq, yang ketiga at-tasdiq, yakni membenarkan yakni para nabi dan para wali, yang keempat as-sahar, yakni tidur sedikit pada waktu malam dengan tujuan beribadah, wal khawfi, yang seterusnya juga takut akan Allah Ta'ala, wal ju'i, dan berlapar
sama ada dengan membanyakkan puasa atau mengurangkan makan siang dan malam, ma'yasin anit tama'. Nah, serta putus asa daripada tamak. Jadi di dalam rangkap ini terdapat 7 lafaz yang dibacakan dengan baris kasrah, iaitu zuhud atau zuhdi, as-sidqi, wat-tasdiqi, was-sahar, wal-khawfi, wal-ju'i, wat-tama'. Nah, ini ya'si anit tama'. Ada 7 perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala. Apa maksud zuhud? Yang ini kita kena bahaskan ke-7 perkara ini dalam perbincangan kita pada hari ini. Kalau sempat, kita habiskan ke-7-nya. Kalau tak sempat, kita kena sambung pada minggu hadapan. Zuhud yang pertama bermaksud berpaling hati daripada dunia dan meninggalkannya, serta memandang dunia ini dengan pandangan bahawa ianya akan berlalu. Jadi seorang yang telah mencapai darjat yang sedemikian, maka dia akan selamat daripada menjadi hamba dunia. Kerana dia berpaling daripada dunia dan meninggalkan dunia dan memandang dunia bahawa ianya akan berlalu. Maksud di sini bahawa dia tidak memandang bahawa dunia ini mempunyai harga yang mahal dibandingkan dengan akhirat. Tapi bukan bermaksud orang yang zuhud meninggalkan dunia dengan bermaksud tidak mengambil berat tentang dunianya. Tak. Bukan itu maksudnya. Sebaliknya dia gunakan dunia dia adalah untuk mencapai kepada agama, kepada akhirat, tanpa memandang bahawa dunia ini mempunyai sesuatu yang berharga pada diri. Jadi kalau seorang tadi mencapai kepada darjat yang sedemikian, maka dia telah selamat daripada menjadi hamba dunia. Lalu dia akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati dan tubuhnya rehat daripada kepenatan dunia. Jadi ketika mana berlaku apa yang kita sebutkan tadi, dia dijauhkan daripada menjadi hamba dunia, maka ketika tersebut dunia akan datang berkhidmat kepadanya dan dia tidak perlu berkhidmat kepada dunia. Jadi ketika dia mengelakkan diri daripada berkhidmat dan juga menumpukan perhatiannya kepada dunia, maka dunia akan menjadi qadam kepadanya untuk berkhidmat kepada orang-orang yang berpaling daripada dunia. Ini berbeza antara orang yang mana dunia berkhidmat kepadanya dibandingkan dengan orang yang dia berkhidmat untuk dunia. Ini syattan ma baina man qadamatuhu dunya wa man huwa qudaim laha. Jadi ini beza besar di antara orang yang mana dunia berkhidmat kepadanya dan beza juga di antara orang yang mana dia dikhidmati oleh dunia. Nah, jadi moga kita termasuk di kalangan orang-orang yang dikhidmati oleh dunia, bukan kita mengkhidmati dunia. Nah, jadi sebahagian ulama lagi mengatakan zuhud bermaksud insirafir raghbah 'anis syai' ila ma huwa khairun minhu. Sebahagian ulama kata zuhud ini adalah ibarah an insirafil raghbati 'anis syai'. Memalingkan keinginan daripada sesuatu ila ma huwa khairun minhu, kepada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia paling daripadanya. Fa kullu man 'adala an syai'in ila ghairihi fa innama 'adala anhu li raghbatin anhu. Setiap seseorang yang berpaling daripada sesuatu, maka bermaksud dia berpaling daripada perkara yang dia tidak sukai perkara tersebut. Wa innama 'adala ila ghairihi li raghbatihi fi ghairihi. Maksudnya dia berpaling daripada sesuatu. Maksudnya dia akan menghadap kepada sesuatu. Yang dia berpaling tadi dia tidak suka, yang dia akan menghadap tersebut dia suka. Itu maksudnya. Jadi dilihat kepada tempat dia berpaling yang dia tidak suka, maka dia dipanggil zuhud. Dilihat kepada yang dia berpaling kepada yang dia suka, itu dipanggil hubban wa raghbah, keinginan. Nah, itu disebut oleh Syekh, fahaluhu bil idhafah ila al-ma'duli anhu yusamma zuhdan wa bil idhafati ila al-ma'duli ilaihi yusamma raghbatan wa hubba. Maksudnya yang dia berpaling daripadanya karena dia tidak suka. Maksudnya orang yang berpaling ini dia ada dua sisi wajah dia ketika dia melihat. Zuhud ini
dia berpaling daripada yang dia tidak suka kepada yang disukai. Jadi apa sahaja yang bentuk pekerjaan yang kita lakukan, yang kita berpaling daripada yang kita tidak suka kepada kita suka. Yang kita tidak suka tadi bermaksud kita zuhud daripadanya, dan yang kita suka tadi bermaksud kita berharap dan raghbah dan cinta kepada perkara yang kita berharap tersebut. Yang kita berhadap yang kedua. Jadi bila mana kita melihat dengan maksud tersebut, jadi orang yang melihat dan juga suka kepada dunia dan berpaling daripada akhirat, bermaksud dia zuhud daripada akhirat dan raghbah dan hub kepada dunia. Jadi keinginan dia dan kecintaan dia kepada dunia. Dan ini tidak dituntut. Dan ini dicela. Yang dituntut kepada kita adalah mencintai akhirat, raghbah, keinginan dan juga kecintaan kita kepada akhirat, dan berpaling daripada dunia dengan maksud tidak menyukai perkara tadi sehingga menjadikan kita ni hamba kepada dunia tersebut. Itu maksudnya. Tamam? Itu salah satu daripada maksud zuhud. Sebahagian lagi ulama kata az-zuhdu ibaratun an tarkil mubahat allati hiya haddun nafsi wa la yab'ud an yuqaddira ala tarki ba'd al-mubahat duna ba'din kama la yab'udu dhalika fil mahdhurat. Zuhud juga kata para sebahagian ulama ya ibarah kepada meninggalkan perkara yang diharuskan allati hiya haddun nafs, yang disukai oleh jiwa dan pribadi seseorang, wala yab'ud an yuqaddira ala tarki ba'd al-mubahat duna ba'din kama la yab'ud dhalika fil mahdhurat wal muqtasiru ala tarki al-mahdhurat la yusamma zahidan wa in kana qad zahada aw zahida fil mahdhur وانصرف عنه ولكن العادة تخصيص هذا الاسم بترك المباحات والمراد بعضها لا كلها إذ ترك كلها من المحال. Jadi di sini kata ulama, sebahagian maksud ulama kata zuhud adalah ibarat kepada kita meninggalkan perkara yang harus, yang menjadi keinginan kepada nafsu. Yang tidak jauh kalau kita takdirkan bahawa meninggalkan sebahagian mubahat. Duna ba'din, bukan sebahagian yang lain. Baik, adakah kita tinggalkan zuhud, kalau ikut dengan pandangan sebahagian ulama, meninggalkan perkara yang harus, yang disukai oleh nafsu. Jadi tak jauh kalau kita katakan, adakah ditinggalkan semua perkara tersebut? Ataupun ditinggalkan sebahagian sahaja. Iaitu dengan maksud mahzurat, yakni perkara yang harus, tetapi menjadi bahaya kepada jiwa pribadi dia. Maka kata sebagian ulama, tak jauh juga kalau kita katakan mungkin itu yang dimaksudkan. Tapi orang yang hanya ikhtisarkan dirinya pada perkara yang mubahat, yang mahzurat, yang dia meninggalkan, minta maaf. Dia ada dua. Dia ada mubahat, dia ada mahzurat. Yang ini perkara yang dilarang. Kalau dia tinggalkan yang mubahat, yang ini perkara mubah yang disukai oleh nafsunya, semata-mata ditinggalkan seluruhnya perkara yang dia sukai. Kemudian dia memilih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi orang yang zuhud maksudnya meninggalkan perkara yang diharuskan, yang disukai oleh nafsu. Dan tak jauh kalau kita katakan maksudnya adalah sebahagian daripada perkara yang disukai oleh nafsu tersebut, yang sebahagian daripada perkara yang mubah. Bukan seluruh perkara mubah ditinggalkan. Bukan seluruh perkara mubah yang ditinggalkan. Dan tak jauh juga kalau kita katakan bahawa yang ditinggalkannya adalah mahzurat. Yang ini perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala ditinggalkan terus. Tapi kalau tinggal mahzurat sahaja, tidak tinggal sebahagian yang mubahat, yang disukai oleh nafsu, maka dia tak dipanggil zahid. Masih tak dikira zuhud lagi. Karena ada lagi keinginan nafsu dia yang dia ikut. Mahzurat ditinggalkan, yang ini perkara dilarang ditinggalkan. Tapi perkara yang mubahat, yang diharuskan, tapi ada keinginan nafsu yang kuat untuk mengikuti perkara yang harus tersebut, maka masih tidak digelar sebagai zahid pada ketika tersebut, sebagai orang yang zuhud. Dan
Kenapa ditakdirkan dengan sebahagian mubahat? Karena meninggalkan seluruh mubahat, yakni perkara yang harus, adalah amrun muhal, perkara yang mustahil dilakukan oleh seseorang. Jadi apa contoh perkara mubah yang dilakukan? Harus bagi kita tidur lebih daripada 8 jam. Harus bagi kita tidur 8 jam lebih daripada itu. Kalau kita nak tidur, dengan syarat tidak meninggalkan perkara yang diwajibkan. Tak tinggalkan solat, tidak tinggalkan perkara kewajipan yang sepatutnya kita lakukan. Dan perkara itu harus. Tetapi orang yang zuhud meninggalkan perkara yang mubah yang disukai oleh nafsu. Maka dia tidak akan membanyakkan tidur dia kerana apa? Kerana memenuhkan keinginan nafsunya pada ketika tersebut. Bukan kerana benda itu haram, tidak. Tapi kerana berpaling daripada kesukaan nafsunya pada waktu itu. Maka orang yang sebegini, maka dia dikira juga sebagai zuhud dengan perkara yang dia sukai. Apa sahaja perkara yang disukai oleh nafsu, maka kalau dia zuhud pada ketika tersebut, bermaksud dia minaz zahidin. Bukan hanya tinggal benda yang haram. Contoh yang lain. Mahzurat zina. Ditinggalkan. Ya, itu benda yang tu tak diberikan sebagai zuhud. Ini orang ni zuhud ni daripada zina. Zuhud maksudnya, kalau benda yang mubah contohnya boleh kahwin 4. Tapi, dan itu keinginan nafsu. Daripada seseorang yang mampu untuk kahwin lebih daripada 1. Maka, kalau ikut kepada perkara tersebut, mubah. Harus untuk dia berkahwin lebih daripada 1. Kemudian dia tinggalkan perkara tersebut. Kerana apa? Kerana takut menyibukkan jiwanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memikirkan tentang perkara yang lain daripada Allah Taala. Maka ditinggalkan lebih daripada 1 pada ketika tersebut adalah kerana tidak mahu melayan perasaan nafsunya pada waktu tersebut. Maka dia juga digelar sebagai zuhud pada ketika itu. Tamam? Zuhud. Jangan main-main. Jadi orang yang tak kahwin lebih pada 1. Tak kahwin 2, tak kahwin 3, tak kahwin 4. Kerana memandang perkara tadi harus dan dia tinggalkan perkara tersebut, tarkil mubahat allati hiya hazzun nafs, yang diinginkan oleh nafsu, maka tak jauh kalau kita katakan bahawa dia juga termasuk minaz zahidin. Ini orang-orang yang zuhud di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kerana meninggalkan perkara yang diharuskan kerana untuk berpaling dan meletakkan jiwanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing. Maksudnya ada wajah nazar. Ada orang yang memandang kata tak, kalau dia tidak berkahwin lebih daripada 1, maka jiwanya akan jadi kacau dan dia akan fikir kepada benda yang tidak elok. Setiap orang dia ada dia punya cermin dia sendiri. Masing-masing ada cerminan dia sendiri. Maka cermin yang digunakan oleh kita kemungkinan tidak dilihat dengan jelas oleh orang yang lain. Maka ini sebahagian saja daripada pandangan para ulama. Yang contoh saya berikan tadi hanya taqribil azhan, untuk mendekatkan kepada fikiran kita macam mana nak faham tarkil mubahat allati hiya hadzun nafsi. Itu saja. Tamam. Dan bukanlah zuhud kepada orang yang meninggalkan harta. Jadi orang yang meninggalkan harta tidak dikira sebagai zuhud. Dan juga orang yang menggunakannya pada jalan as-saqa wal futuwah wa ala sabil istimalatil qulub wa ala sabil at-tama'. Fadzalika kulluhu min mahasinil 'adat walakin la madkhala li syai'in minhu fil 'ibadat. Wa innama az-zuhdu an tatruka ad-dunya li'ilmika bihaqaratiha bil idafati ila nafasatil akhirah. Zuhud bukan maksudnya meninggalkan dunia, meninggalkan harta. Zuhud bukan bermaksud kita tidak menggunakan harta kita tadi pada jalan yang sepatutnya. Tapi zuhud adalah bermaksud meninggalkan dunia dengan pengetahuan bahawa dunia ini adalah sesuatu yang rendah dibandingkan dengan berharganya akhirat. Jadi fatatruk at-tamattu'a bi ashribati dunya tama'an fi ashribati al-akhirah. Kamu tinggalkan minuman kelazatan dunia untuk mendapatkan minuman kelazatan di akhirat. Wa tatruk at-tamattu'a bis-sarari wan-niswan tama'an fil huril 'ain. Dan kamu meninggalkan bersedap-sedap dengan
hamba dan juga perempuan yang kamu miliki, isterimu. Sekadar tamak untuk kamu mendapatkan hurul ain, yakni bidadari. Wa tatruk at-tafarruja fil basatin tama'an fi basatinil jannah wa asjariha. Dan kamu meninggalkan untuk berseronok berjalan di dalam kebun-kebun milikmu di dunia semata-mata untuk mendapatkan dan juga menginginkan dan memandang bahawa kebun di akhirat lebih berharga daripada kebun di dunia. Wa tatruk at-tazayyuna wat-tajammula bi zinatid dunya tama'an fi zinatil jannah. Dan kamu meninggalkan berhias dan bercantik-cantik dengan perhiasan dunia sekadar hanya memandang bahawa lebih cantik perhiasan di syurga. Wa tatruk al-mata'ima alladhidhata tama'an fi fawakihil jannati wa khawfan min an yuqala lahu idhhab adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Dan juga kamu meninggalkan makanan yang lazat sekadar tamak kepada buahan daripada syurga dan makanan daripada syurga yang lebih lazat daripada makanan di syurga di dunia. Jadi kesemua benda tadi menyebabkan kamu melebihi akhirat daripada dunia. Karena memandang bahawa saya tinggalkan dunia. Nah, kerana memandang kepada nafasatil akhirah, kepada cantik, kepada mahal, kepada berharganya akhirat tersebut di sisi saya. Itu maksudnya. Nah, maka itu termasuk, itu baru dikira sebagai zuhud. Yang zuhud, orang yang meninggalkan dunia kerana kehinaannya untuk mendapatkan akhirat dan melihat kepada kemuliaan dan juga keagungan serta berharganya akhirat pada sisinya. Tamam? Ada satu peringkat lagi zuhud yang disebut oleh Al-Imam Murtada Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Yang mana beliau mengatakan bahawa antara maksud zuhud adalah meninggalkan sesuatu tanpa memandang bahawa yang ditinggalkannya tadi berharga. Sebaliknya memilih perkara yang dia ambil tersebut kerana perkara tadi, perkara yang tidak ada bandingannya. Macam mana kita nak faham? Contoh seorang yang pergi di tepi pantai, kemudian dia nampak permata di atas pasir pantai. Dia memilih permata untuk diambil. Bukan kerana dia memandang bahawa permata ini lebih berharga dibandingkan dengan pasir. Sebaliknya dia memandang bahawa ini berharga, tanpa memandang bahawa pasir tadi tidak berharga. Maka ini kedudukan yang paling tinggi, tanpa memandang kepada adanya harga bagi benda yang dia tinggalkan. Dan perkara zuhud ini yang paling tinggi peringkatnya, kata para ulama, pada sisi zahid. Orang yang zuhud di jalan Allah Ta'ala, ketika dia meninggalkan sesuatu tanpa memandang perkara yang ditinggal tadi punya harga, maka ini adalah kedudukan yang besar. Kita kadang kita pilih. Ada dua pilihan. Satu, dua. Saya pilih yang kedua kerana ini lebih baik daripada yang pertama. Bermaksud daripada yang pertama baik. Yang kedua lebih baik. Tapi ada orang yang pilih satu dengan dua. Saya pilih yang kedua ni kerana apa? Kerana ianya adalah yang kerana saya pilih yang ini. Saya pilih yang dua. Tanpa memandang yang pertama ni tidak ada punya harga, punya kedudukan dan sebagainya. Saya tak pilih dia kerana seperti orang yang pilih macam tadi. Ada permata, ada pasir, dia ambil permata, dia tak fikir pun kata kerugian dia meninggalkan pasir atau keuntungan besar ketika dia tinggalkan pasir. Ada orang waktu dia ambil permata, kemudian dia kata, beruntungnya saya ambil permata, tinggal pasir. Nah, kerana dia tak fikir pun tentang pasir tu. Dia fikir tentang permata tu saja. Macam itulah zuhud. Dan kalau dengan peringkat tersebut, maka para ulama sebahagian mengatakan bahawa harus untuk kita sandarkan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai zahid. Boleh tak kita gelar Nabi sebagai minaz zahidin, sayyidu az-zuhad, ketua kepada segala zuhad, ataupun tidak dibolehkan kita menggelarkan sedemikian? Kalau kita melihat kepada sesuatu yang ta'rifan yang diberikan tadi satu persatu, maka tidak ada satu pun yang layak kepada Nabi SAW. Contoh kita katakan maksud zuhud adalah insirafur raghbah, menjauhkan keinginannya, berpaling keinginannya daripada sesuatu kepada yang lebih baik daripada apa yang dia paling tersebut. Faham? Maka Nabi tidak boleh begitu. Mustahil. Mustahil Nabi berpaling kepada akhirat kerana melihat kepada akhirat lebih baik daripada dunia.
Karena bagi Nabi dunia tidak ada apa. Ya. Nabi diberikan dengan mafatih khazaini al-ard was sama'. Diberikan kepada Nabi dengan perbendaharaan kunci perbendaharaan dunia dan juga langit. Disebut oleh para ulama apa makna mafatih khazainil ard. Kunci perbendaharaan dunia itu apa maksudnya? Maksudnya setiap perbendaharaan dalam dunia ini, dalam alam ini adalah kuncinya pada tangan Nabi SAW. Maknanya ilmu, kuncinya ilmu ada pada tangan Nabi. Kuncinya harta kekayaan di dalam tanah pada tangan Nabi SAW. Kuncinya pada alam hayawan pada tangannya Nabi SAW. Kuncinya pada alam at-tuyur, burung-burung di tangannya Nabi SAW. Maksudnya kalau Nabi buka kunci tersebut, seluruh burung akan datang menghadap Nabi SAW. Kalau Nabi buka kunci tersebut, seluruh binatang akan datang menghadap Nabi SAW. Kalau Nabi buka perbendaharaan muka bumi, maka seluruh kekayaan harta dalam bumi ini akan datang pada Nabi SAW. Lepas tu Nabi mengatakan bahawa boleh kalau kata Allah Ta'ala ingin tukarkan kepada aku gunung Uhud itu sebagai emas. Dan Nabi boleh mengambil terus daripada gunung Uhud tadi sebagai kegunaan bagi Rasul SAW. Tapi Nabi mengatakan bahawa Allahumma ja'alni minal masakin. Wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang miskin. Dan bangkitkan aku di kalangan orang-orang yang miskin. Dan juga kumpulkan aku, wahsyurni ma'al masakin. Dan kumpulkan aku nanti di akhirat bersama dengan masakin. Kulluna masakin. Kita semua miskin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita ni berharap kepada Allah Taala. Cuma nak mencapai kepada peringkat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahil. Takkan siapa yang boleh sampai kepada peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama letakkan ta'rif kepada zuhud tadi memudahkan untuk kita beramal dengan salah satu daripada perkara tersebut. Kurang-kurangnya kita berniat saya berpaling daripada dunia ini. Bukan tidak ambil berat dengan dunia, kerana dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercucuk tanam kita bagi mendapatkan hasilnya di akhirat. Bermaksud orang yang bijak, dia akan gunakan dunia ini sebagai tempat untuk dia mengumpul sebanyak-banyaknya amal dan juga perkara yang baik untuk dia bawa ke akhirat. Bermaksud dunia ini adalah sebagai tempat tanamannya yang perlu dia beri perhatian. Sebab itu dalam Quran juga Allah Ta'ala sebut wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa nasib kamu di dunia. Nasibaka minad dunya maksudnya amal kamu di dunia. Bukan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa nasib kamu di dunia ni maksudnya jangan lupa kamu juga ada peluang kamu di dunia untuk pakai Velfire. Ya. Jangan lupa kamu juga ada peluang di dunia untuk pakai kereta yang mewah. Jangan lupa yang tu. Ambil peluang betul-betul. Dan sebahagian syarah kot tu. Maka kemudian dia akan gunakan sesungguh-sungguhnya ke arah tersebut. Nah, maksud wala tansa nasibaka minad dunya kata Imam Hasan al-Basri adalah jangan kamu lupakan amalmu di dunia untuk kamu bawa ke akhirat kelak. Karena itulah nasib kamu di dunia. Untuk kamu kumpul sungguh-sungguh membawanya ke akhirat nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang nafsu al-mutmainnah. Apa ayat dia Rusdan ada apa ni Wildan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lagi? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat itu dibacakan, didengar bacaannya oleh Sayyidina ketika mana dikafankan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Termasuk Sayyidina Abdullah bin Abbas termasuk min nafsi radiyah, min nafsi al-mutmainnah, orang-orang yang peringkat tinggi pada nafsunya yang diberikan kemuliaan dan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dilihat pada waktu Sayyidina Abdullah bin Abbas wafat, datang seekor burung warna putih terbang masuk dalam kain kafannya dan kemudian hilang. Dicelak kain kafan Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak ada lagi. Burung tu hilang. Maka dengar suara tersebut. Suara membaca ayat tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa dia? Nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka moga-moga kita termasuk di kalangan orang-orang yang dikurniakan dengan nafsul mutmainnah, yang mana kita akan zuhud dan kembali kepada Allah dengan sebaik-baik cara. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi jangan melihat kepada perkara tersebut, jangan melihat kepada dunia ini dengan punya harga pada diri kita. Cuma tidak menyebabkan kita akan berpaling daripada dunia untuk kita menggunakannya sebagai mazra'atul akhirah, untuk taman dan juga kebun kita bagi kita menuai hasilnya di akhirat. Itu maksud yang kita sebut. Karena itu Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala ada mengarang kitab fiqh hubbil hayah. Nah, fiqh hubbil hayah. Dan Syekh kata bukan fiqh hubbil dunia, fiqh hubbil hayah. Kita disuruh mencintai kehidupan kita untuk bawa ke akhirat, bukan mencintai dunia. Ramai orang salah faham dengan kitab tadi. Dia kata ini Syekh tulis kitab ni suruh cinta dunia ke apa ni? Fiqh hubbil hayah. Fiqh kefahaman, kebijaksanaan bagaimana seorang tadi memahami bagaimana cintanya kepada kehidupan dia untuk bawa dia kepada kehidupan yang abadi. Dan dia akan gunakan dengan sesungguh-sungguhnya waktu yang dia ada pada ketika tersebut untuk bawa dia kepada Allah Ta'ala. Bukan fiqh hubbil dunia. Karena para ulama mencela dunia ini dengan maksud mencela ketika seorang tadi menggunakan dunia sebagai tempat memenuhkan keinginannya. Seolah dia melupakan bahawa dia akan kembali ke akhirat yang lebih berharga pada waktu tersebut. Ya? Baik. Dan zuhud, kata para ulama, zuhad adalah orang-orang yang paling bijaksana di atas muka bumi Allah Ta'ala. Karena itu kalau kata Imam Syafi'i pernah mengatakan, seseorang yang bernazar ataupun mewasiatkan sesuatu kepada orang yang paling bijaksana. Contohnya dia berwasiat, saya mewasiatkan harta saya ini diberikan kepada orang yang paling bijaksana di kampung ini. Baik, siapa yang kita nak cari orang yang paling bijaksana tadi? Nah, iaitu zuhad. Orang-orang yang zuhud di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lah yang patut kita cari. Bukan orang yang ada PhD 3, ada master sampai 5, yang ada kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, cerdik, genius, SPM sebelah A1. Tak. Yang dicari adalah yang zuhad, iaitu orang-orang yang zuhud di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zuhud, kita katakan tadi, bukan bermaksud dia meninggalkan hartanya. Bukan berpakaian dengan pakaian yang copan-camping. Pakai baju warna kelabu dan kemudian bertompok-tompok pada baju dia. Bukan itu maksud zuhud. Ya, zuhud bermaksud meninggalkan dan menjauhkan dunia daripada hatinya, meletakkan dunia di hujung tangannya. Jadi bila masa dia boleh tinggalkan perkara tersebut tanpa dia berasa bahawa perkara tadi berharga padanya. Nak tengok kita zuhud ke tidak? Tengok barang kita ketika hilang. Kalau barang kita hilang pada ketika tersebut, kita rasa sedih dan kita rasa sangat duka cita dengan hilangnya barang kita tersebut, maka kita masih lagi punya keinginan kita dengan perkara tersebut. Tapi kalau dihilang barang tadi dalam keadaan kita dah jaga elok, kata tadi dengan apa yang dia sarankan oleh Nabi SAW, cuma hilang juga. Maka kita kata, saya dah jaga dengan elok, kemudian dihilangkan. Karena itu bukan saya punya, Allah Ta'ala punya. Nah, maka insyaAllah kita termasuk di kalangan orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan hati yang zuhud. InsyaAllah. Karena kita tidak memandang yang hilang tadi punya harga. Karena yang penting tidak hilang Allah. Tak hilang diri kita. Itu kalau lawaknya Juha, kita tengok nampak macam lawak, tapi sebenarnya sisi zuhud dan sufinya luar biasa. Hari Juha, keldai dia hilang. Ya, keldai dia hilang tapi dia relax, tenang. Kan dia suka baik dengan keldai dia. Juha dengan keldai tak boleh pisah. Ya, pergi mana-mana dengan keldai dia. So keldai dia hilang. Bila keldai dia hilang, maka orang tanya, kamu tak sedih keldai kamu hilang? Dia kata, alhamdulillah dia hilang. Kalau saya duduk atas dia, sekali dengan saya hilang dia. Kongkong dia, sekok-sekok dia hilang. Dia. Kalau saya duduk atas dia, kali-kali dengan saya pun hilang. Cerita lawak. Kita kalau dengar tu, kita kata, apa Juha ni? Dia buat lawak bodoh. Tak, sebenarnya dia nak beritahu hakikat. Sekurang-kurangnya dunia tadi hilang, saya tak hilang. Saya tetap dengan tempat saya. Dan saya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan saya. Begini. Faham? Jadi dia sufi. Orang yang melihat dan menyampaikan kepada umat ni dengan istilah sufinya dengan cara yang luar biasa. Cara lawak. Nah, ada orang yang faham dengan, jadi dia punya ni, dia ada zu silahain. Dia ada dua senjata, dia ada dua mata.
Satu untuk orang gembira dengan apa yang dia bagi tahu, satu lagi untuk orang fikir dengan apa yang dia maksudkan. Nah, kalau orang yang berfikir dengan apa yang dia maksudkan, dia akan kata, ajaib, Johan ni orang yang bijak. Karena dia tidak memandang yang hilang tadi punya harga. Kalau kembali balik kepada dia, alhamdulillah. Kalau tak kembali, kurang-kurangnya saya tak hilang. Saya tak dihilangkan bersama dengan perkara yang telah dihilangkan oleh Allah Ta'ala daripada saya. Dan tetap memandang bahawa perkara tadi benda yang tidak ada harganya. Melainkan kalau dihilangkan jiwanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam. Jadi ini zuhud. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang-orang yang mampu beramal dengan zuhud. Kalau tak mampu jadi macam para ulama, para zuhad, para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang-kurangnya kita menjadi orang-orang yang mampu untuk meniru jalan mereka. Tentu kena baca buku pasal zuhud. Ada kitab Al-Imam Ibn Abi Dunya, karang kitab tentang zuhud. Kitab Zuhdi. Kitab tentang zuhud sahaja. Dikarang dan diletakkan hadis di dalamnya. Diceritakan tentang zuhud. Bagaimana nak zuhud dengan dunia. Karena ini dipuji. Dan juga diberikan kedudukan yang tinggi dan sabab kepada mahabbah. Karena tu kata Al-Imam Ma'ul Ainain, kata beliau, zuhud adalah sebab kepada mahabbah. Karena disebut dalam hadis, Nabi kata, izhad fid dunya yuhibbakallah atau yuhibbukallah. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Jadi izhad fid dunya. Kamu zuhud di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Kamu zuhud dengan apa yang ada pada tangan manusia, kamu akan dicintai oleh manusia. Jadi cuba tengok. Ini Al-Imam memberikan kepada kita, Sayyidina Rasul SAW memberikan kepada kita formula yang besar untuk kita mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Bila ditanya kepada Nabi oleh seorang lelaki, Ya Rasulullah, dullani ala amalin in fa'altuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Apa amalan yang aku lakukan? Tolong tunjuk ya Rasulullah kepada aku amalan. Kalau aku lakukan amalan tersebut, aku akan dicintai oleh Allah dan aku akan dicintai oleh manusia. Dan Nabi bagi tahu satu saja, zuhud saja. Izhad fi dunya yuhibbakallah atau yuhibbukallah. Wazhad fima aidin nas yuhibbakan nas atau yuhibbukan nas. Kamu akan dicintai oleh manusia. Jadi zuhud daripada dunia, kamu dicintai oleh Allah. Zuhud daripada apa yang ada pada tangan manusia, maksudnya berpaling kamu daripada apa yang ada pada tangan manusia, tak berharap dengan apa yang ada pada tangan manusia, orang akan kasih dengan kamu. Sebab tu kita kalau pulun nak ada yang apa yang ada pada tangan manusia, kita akan makin papa ke dalam. Tapi orang yang zuhud makin kaya. Kaya jiwa. Kalau tak kaya harta, kaya jiwa. Kurang-kurangnya dia tak meminta-minta. Dan kurang-kurangnya dia tak pandang kata dia ada kekurangan pada waktu tersebut. Dia akan sentiasa dalam keadaan kaya. Faham? Sebab tu saya cerita dah sebelum ni kan, cerita ni. Cerita Bill Gates. Bill Gates jumpa dengan orang tukang bagi surat khabar dekat dia tu. Ni Mak Saleh ni. Macam ni dia faham dia lebih kaya sebenarnya daripada Bill Gates. Bill Gates orang paling kaya dalam dunia. Waktu sebelum dia kaya, diceritakan dia pergi ke satu negeri di US. Naik kapal terbang akan singgah di negeri itu. Airport di negeri tersebut. Jadi bila singgah di airport tadi, dia ni suka baca surat khabar. Ni 20 tahun ataupun 10 tahun sebelum dia kaya. Dia selalu pergi ke tempat ini untuk bisnes. Jadi sampai di tempat tu, jadi dia akan beli tabloid. Surat khabar lah. Yang US ni banyak surat khabar dia. Jadi dia beli 9-10 surat khabar yang daripada syarikat yang berbeza. Untuk dia baca dan tengok berita pada hari tersebut. Jadi dia, masa dia pergi dekat lelaki tua ni, yang tengah jual di airport waktu tu, dia beli, bila dah beli 10 tadi, dia nak ambil, pilih. Duit pecah tak ada. Bila nak bagi duit pecah tak ada ni. Kawan ni kata, Bill Gates kata, tak apa, saya tak ambil lah sebab duit pecah tak ada. Dia ada duit besar ya. Kawan pakcik tu pun tak ada duit pecah, orang tu. Pakcik tu kata, tak apa. Saya hadiah kat kamu. Ambil je. Yang penting kamu boleh baca. Tanpa ni kira hisap saya. Saya akan bayar dengan duit saya. Tak apa, ambil. Dia kata, betul kan ni? Betul. Ambil.
ambil. Sekali lagi berlaku lepas beberapa bulan tu, dia pergi lagi ke negeri tadi, sampai pergi juga kat orang tua tu. Dia pun macam sama jugalah berlaku. Tak cek dulu duit, ambil dulu. Lepas tu baru cek, duit pecah tak ada. Dia kata duit dia besar semua. Tak ada duit pecah. Pakcik tu kata tak apa, saya hadiah. Ambil, baca ya. Yang penting kamu baca. Selepas 10 tahun, Bill Gates jadi orang paling kaya di dunia. Waktu tu. Maksud, mudah lagi dah. Tapi dia kaya lah. Dan bila dia fikir balik, orang tanya kepada dia, apa benda yang paling dia fikirkan pada waktu tu? Nah, yang dia tak tunaikan lagi. Dia tak ada satu benda. Dia teringat orang tua tu. Dia terus terbang ke negeri tu dan cari orang tua tu di airport, tak ada. 10 tahun lah. Jadi dia cari, tak jumpa. Sampailah 3 bulan, 4 bulan dia cari, akhirnya jumpa orang tua tu. Dia suruh orang carilah. Jumpa juga orang tua tadi. Bila jumpa dengan orang tua tadi, dia pun tanya kat orang tua tu, kamu kenal tak saya? Orang tua tu kata, saya kenal, kamu Bill Gates. Kamu dah buat baik dengan saya, dia kata. Jadi ada apa-apa keinginan yang kamu nak, yang kamu tak tertunai lagi dalam kehidupan kamu, saya akan tunaikan. Bill Gates kata. Kalau kita jadi apa waktu tu? Kalau kita, dia orang paling kaya dalam dunia ni. Kalau orang kaya tu mai kat saya akan kata, tolong buat pondok saya lah. Itu ya. Tolong buat pondok saya bagi habis, selesai. Nah. Soalan yang sama waktu Syekh Ahmad tanya kat saya, Syekh Ahmad Mamduh tanya dekat saya, Muhammad, kalau ada orang bagi dekat kamu $1 billion, kamu nak buat apa? Billion, no? Dollar. Kamu nak buat apa? Saya kata, yang pertama saya akan buat pondok. Saya akan buat madrasah. Kedua saya akan beli kitab. Saya kata, hang sama macam aku, dia kata. Sebiji. Aku pun kalau dapat yang tu, aku akan buat madrasah. Yang kedua, akan beli kitab. Dia tersama kita. No? Maksudnya, otak seorang dengan apa yang dia ingin. Dalam otak dia, apa yang dia ingin. Kalau orang ni raghbah dia dengan dunia, dengan kereta, maka dia akan fikir kereta saja. Saya nak tukar kereta apa hari ni? Duit yang dia banyak tadi ni, dalam rumah tak ada kitab. Tapi dalam kereta, penuh dekat luar. Kereta apa yang tak ada? Semua ada. Sekali dengan apa ni Hot Wheel pun dia buang dalam kereta rumah dia. Dia tak boleh nak beli dah kereta besar-besar, beli kereta kecil-kecil pula. Susun dalam rumah. Punya gila kereta. Ada orang keinginan dia perempuan. Dia nak dengan perempuan. Dan ada orang keinginan dia dengan tanah. Kerja dia beli tanah. Tanah ni. Tak buat apa pun. Dia beli tanah. Yang penting ada geran. Simpan geran kat rumah dia tu sampai berfail-fail. Kerana dunia dia macam tu. Patah balik kepada cerita Bill Gates tadi. Bila Bill Gates tanya kepada lelaki tadi, kamu nak apa? Maka kata lelaki tadi, kamu nak bayar kepada saya. Kamu nak bagi kepada saya. Nah, dan kamu nak balas balik dengan apa yang saya lakukan kepada kamu. Saya bagi kepada kamu 2 kali. Suak khabar tadi free. Waktu saya ni tidak ada apa-apa. Dia kata. Saya memerlukan duit pada waktu tu. Tapi kamu, saya bagi free pada waktu tu. Sedangkan waktu tu saya perlu. Saya perlu duit. Saya perlu untuk kehidupan saya. Tapi saya bagi ketika saya tak ada apa. Dan kamu nak bagi kepada saya ketika kamu dah ada apa. Kamu nak bandingkan harga tersebut, takkan boleh kamu ganti. Kerana kamu sekarang dah ada. Dan kamu nak bagi kepada saya ketika kamu ada. Saya bagi ketika saya tak ada. Maka kamu nak banding dengan 2 bandingan tadi, kamu tak akan mampu. Saya tak perlu apa-apa, dia kata. Oh, rupanya orang tua tu lebih sufi. Ya? Lepas tu jiwa sufi ini sebenarnya ada pada setiap orang. Ada orang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, ada orang tak diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Kerana tu umat ni nak selamatkan jiwa dia, satu saja jalan dia. Iaitu dengan jiwanya sufi. Dia kembali kepada ada bertuhan. Dan dia tahu kepada mana yang lebih berharga. Mana yang lebih besar kedudukannya. Kerana tu Al-Imam Ma'ul Ainain mulakan perbahasan dengan zuhud. Selepas warak, zuhud. Kenapa? Karena kalau warak tapi tidak zuhud, maka dia akan tenggelam. Waraknya akan hilang selepas tu. Dia tak jadi warak lagi selepas tu. Tapi kalau dia warak, dan kemudian dia masuk pada yang peringkat kedua iaitu zuhud, maka dia akan mendapatkan mengikut turutan nanti. Dia akan dapat ucapan yang benar. Dia akan membenarkan yang sepatutnya dia benarkan. Kemudian dia akan memandang bahawa dunia ini tidak ada nilainya pada sisinya dan akhirat itu lebih berharga, maka dia akan bangun malam. Dan bila dia bangun malam untuk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala munajat kepada Allah Taala, maka pada ketika tersebut dia akan datang takut pada waktu itu. Karena dia akan anggap kata, saya bangun malam bukan karena saya ini
melakukan amal dengan sebab kekuatan saya, tapi sebaliknya daripada bantuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana dia mula takut dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mula meletakkan sayap ketakutan tadi sebagai alat untuk dia terbang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjalankan perkara yang menyampaikan dia kepada Allah dengan tidak membanyakkan mengumpul dunia ini. Nah, iaitu dengan dia akan banyak berlapar pada waktu tersebut, karena dengan berlapar dia akan mengingati balik kepada zuhud yang pertama tadi. Dengan berlapar dia akan mengingat balik kepada perkara yang lebih berharga daripada apa yang sepatutnya dia penuhkan dalam perutnya. Karena perut yang dipenuhi dengan makanan yang halal, kata Al-Imam Al-Ghazali, adalah sumber kepada melakukan maksiat kepada Allah. Kalau dipenuhi dengan halal sahaja, bagaimana dengan kalau dipenuhi dengan perkara yang tidak halal dan syubhah dan sebagainya? Patah lagi perkara tersebut lebih bahaya. Tamam? Lepas tu ya'si 'anit tama'. Jadi kalau ditengok dengan turutan tadi comel, elok yang disusun oleh beliau bagi kita memahami perkara tersebut. Tamam? Jadi kerana itu Al-Imam sebut dijadikan zuhud ini adalah sebab kepada mahabbah, sebab kepada kecintaan. Faman ahabbahu Allah Ta'ala fahuwa fi a'la darajat. Sesiapa yang dicintai oleh Allah, maka dia berada di kedudukan yang tinggi. Fayanbaghi an yakuna az-zuhdu fi dunya min afdalil maqamat. Maka kerana itu zuhud ini adalah dijadikan sebagai afdal maqamat, afdal maqam yang ada di dalam muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini juga memberi faham kepada kita daripada hadis tadi, izhad fid dunya yuhibbukallah. Maka kita memahami dengan hadis tersebut makna dia apa dia? Anna muhibbad dunya muta'arridun li bughdillah ta'ala. Yani orang yang mencintai dunia, maka mereka ini lebih hampir kepada kebencian Allah Ta'ala. Karena siapa yang zuhud daripada dunia, dia mendapatkan kecintaan. Sesiapa yang mencintai dunia, mafhum mukhalafah daripada perkara tersebut. Daripada hadis tadi, mafhum mukhalafah di sini. Iaitu, sesiapa yang mencintai dunia, maka mereka akan lebih hampir kepada kebencian Allah Ta'ala. Cuba tengok, comel ayat Syekh Ma'ul Ainain. Dia tak sebut, sesiapa yang mencintai dunia, maka dia akan dibenci oleh Allah Ta'ala. Tak, muta'arridun, dia kata. Ya, dia meletakkan dirinya hampir kepada mendapatkan kebencian. Kerana tak mestinya. Sebab dibenci, disukai ini bukan kerja kita. Allah cuma sebut yang disukai saja. Tapi Allah tak kata yang baliknya lawan dia tadi, kalau kamu suka maka kamu dibenci. Tak semestinya. Nah, maka dia sebut dengan perkataan yang beradab, muta'arridun li ba'di li bughdillah subhanahu wa ta'ala. Ini dia ajar kepada kita bagaimana untuk kita memahami kalam Nabi SAW dan beradab dengan Allah, kerana Allah karam. Allah Ta'ala maha pemurah, Allah Ta'ala maha rahmat. Maka jangan kamu bermuamalah seperti mana kamu bermuamalah dengan sesama manusia. Jadi kita ni kalau orang ni kita suka dekat dia kalau kata dia melakukan sekian-sekian. Makna dia apa dia? Kalau dia tak buat macam tu kita tak suka. Lazimnya begitu. Tidak. Kalau kita kata kat anak kita, nah, dia pergi sekolah, mengaji rajin-rajin. Anak kita malah. Marah tak kita? Marah kita. Nah. Tapi macam tu kan kita nak faham dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dah tak boleh. Bolehkah kita kata, Allah Ta'ala sayang ketika kamu zuhud, maknanya kalau kamu tidak zuhud, kamu cinta dengan dunia, Allah benci dengan kamu. Tak semestinya. Nah, mungkin juga sebab pada permulaannya dia mencintai dunia dan akhirnya Allah jadikan sebab tu kepada dia kembali kepada Allah. Boleh jadi. Sebab tu jadi muta'arrid li bughdillah. Hampir. Dan dia terdedah kepada kebencian Allah. Muta'arrid maksudnya terdedah dia kepada kebencian Allah. Jadi kita kena hati-hati ketika mana bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Betul dalam khabar daripada tariq ahli al-bait disebut oleh al-Imam Ma'ul Ainain, az-zuhd wal wara' yajulani fil qulubi kull lailatin fa in sadafa qalban fihi al-iman wal haya qama fihi wa illa irtahala. Sebut. Itu zuhud dengan wara' ini yajulani fil qalbi kull lailah. Dia akan berjaulah. Zuhud dengan wara' ni dia akan duduk jalan dalam qulub pada setiap malam. Fa in sadafa qalban fihi al-iman. Maksudnya seolah-olah zuhud dengan wara' ni digambarkan seperti makhluk yang berjalan cari qulub. Cari
jantung hati yang mana tempat untuk mereka bertapak. Ketika mereka bertemu dengan jiwa yang di dalam batinnya tadi ini ada iman dan haya, malu dengan Allah Ta'ala, qama, dan mereka akan duduk fihi, dalam quduk tersebut, wa illa fartahal, wa illa irtahala. Kalau tidak, mereka akan pergi daripada jantung hati tersebut. Maknanya di sini, disebut dalam Ihya, disebut dalam Ihya Ulumuddin juga hadis tersebut. Az-zuhdu wal wara' yajulani fi qalbi kulla lailatin fa in sadafa qalban fihi al-iman wal haya, fihi al-iman wal haya, na'am, aqama fihi wa illa irtahala. Dia akan duduk dalam. Maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalbu kita, jantung kita ini sebagai tempat untuk wara' dan zuhud ini bertapak, insya-Allah. Ini paling utama. Para penuntut ilmu kalau tidak wara', maka dia akan dibalakan dengan beberapa perkara. Yang pertama, dia akan dimatikan ketika muda. Yang kedua, kalau dia membesar dengan tumbuh dengan elok, maka kalau dia mendapatkan ilmu, dia akan diberikan dan diletakkan di kampung orang yang jahil, yang tidak mau dengan ilmu. Yang ketiga, dia akan disibukkan dengan pemerintahan sehingga dia tidak lagi sibuk dengan ilmu ketika tersebut. Jaga-jaga. Untuk ilmu kena wara'. Kalau tidak wara', dia akan terbala dengan 3 perkara tersebut. Mati muda. Yang kedua, diletakkan di kampung orang-orang jahil yang tidak mau dengan ilmu, dengki pula dengan tok guru, marah pula, santau dengan tok guru. Itu kan santan, santau. Hantar santan kat tok guru eloklah. Tok guru boleh buat cendoi. Kan? Ni hantar santau. Kalau hantar santan, alhamdulillah. Ya, orang kampung main-main marah kat tok guru. Tok guru jagalah. Saya hantar santan kat tok guru. Elok. Nah, tok dia silap cakap. Dia nak cakap santau, cakap santan. Tapi kerana sebab dia pun sidqun, benar pada ucapannya, dia main hantar santan semua. Sebab dia kata, saya ni walaupun nak buat jahat pun, tapi saya tersilap sebut, dia kata. Saya hantar jugalah santan. Ya. Tak apa, Tok Guru buat lagi lepas ni, saya hantar lagi santan. Oh, silap sebut kali kedua. Kena hantar santan kali kedua pula. ada orang buat lawak kan. Jadi, moga-moga kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang beramal dengan wara'. Kalaupun kita taklah wara' mana, beramal dengan wara'. Dan kita dikurniakan oleh Allah dengan zuhud. Dan dijauhkan kita daripada kebencian Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kata kita nakkan kecintaan Allah, kita nakkan kecintaan manusia, maka zuhudlah. Jangan berharap dengan apa yang ada di tangan mereka, dan kita berpaling kepada Allah Taala semata-mata. Maka insya-Allah dunia akan mengikuti di belakang kita dan manusia akan meletakkan kecintaan kepada kita. Tapi kalau dalam hati kita ini ada perasaan inginkan yang ada di dalam miliknya manusia, maka pada ketika tersebut kita akan dijauhi oleh manusia. Nah, kita buat madrasah contohnya. Saya buat madrasah. Tapi dalam otak duk fikir macam mana nak bagi orang-orang pakai bagi duit dekat saya. Maka pada ketika tersebut tidak akan dimajukan oleh Allah. Nah, kerana semua dalam hati kita. Sebab tu kita kena pesan selalu dekat orang yang ada di keliling-keliling kita, anak isteri kita dan sebagainya. Jangan memandang kepada perkara tersebut. Kita buat ni kerana Allah Ta'ala. Tujuan apa dilakukan, dia dilaksanakan perkara tersebut. Kalau kata kita buat tadi kerana dunia, maka dunia akan berpaling daripada kita, manusia akan benci. Kalau buat kerana Allah, dunia akan datang kepada kita dan juga manusia akan cinta. Mana kita nak? Kenapa memilih yang lebih rendah, meninggalkan yang tinggi? Nah, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ditinggalkan Nabi SAW dalam tujuan hidupnya, dipilih dunia dan juga apa yang ada dalam poketnya manusia, dan akhirnya apa yang berlaku? Apa pun tak dapat. Maka yang penting adalah niat yang ada dalam hati kita. Dan moga-moga Allah Ta'ala betulkan niat kita, dijaga selalu niat kita, diberikan kita taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya tersakat tu dulu, insya-Allah. Baru satu noh, ada 6 lagi. Yang akan kita bahas pada minggu depan pada berkenaan dengan as-sidqu pula. Nah, waz-zuhdi was-sidqi wat-tasdiqi was-sahar was-sahari wal-khawfi wal-ju'i ma' ya'sin anit tama'i. Jadi hari ini kita dah bahas, minggu lepas kita dah bahas wara'. Minggu ini kita dah bahas tentang zuhud.
Minggu depan kalau ada rezeki dan peluang kita akan bahas berkenaan dengan sidqu dan yang seterusnya insya-Allah taala. Saya ucap terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah dan seluruh warga Matis. Semoga Allah taala majukan Matis, diberikan kebaikan, kemuliaan kepada para gurunya, khususnya kepada mudirnya Ustaz Zuhair untuk memimpin dan menjadikan para penuntut ilmu di Matis Ma'tafiz Al-Imam Syafi'i sebagai orang yang dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betulkan niat kita dalam menghafal Al-Quran, betulkan niat kita dalam berkhidmat kepada para guru, bukan hanya semata-mata untuk kita melepaskan tanggungjawab kita sahaja, sebaliknya untuk kita mendapatkan keberkatan dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita bertemu pada minggu depan, pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raqaib wa husnul qawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana zidna ilman في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين كثير النوال وحسن الفعل قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.